وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik daripada Allah dapat kita meneruskan lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in. Kita sampai pada babun nikah, faslun fi nikahil amah. Pada akhir dah perbincangan berkaitan dengan nikah hamba. Kata pengarang rahimahullah pada muka surat 85 terjemahan bahasa Indonesia ni, wasyartu tsalitsu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. والشرط الثالث أن تكون الأمة مسلمة يمكن وطئها فلا تحل له الأمة الكتابية. Syarat ketiga, hendaklah amah yang dinikahi itu beragama Islam, lagi pula dapat digauli. Makanya lelaki merdeka tidak halal menikahi amah kitabiyah. Okey. Jadi syarat yang seterusnya pada masalah nikah hamba ni, hamba yang seorang itu nak menikah, mestilah hamba itu amah muslimah. Antakunal amatu muslimatan. Hamba perempuan itu muslimah, beragama Islam. Yumkin watu'uha, yang boleh diwati, maknanya tak ada hubungan mahramiyah, tak ada hubungan mahram, bukan kena ada darah dengan dia. Lagi bukan tak ada hubungan radha, penyusuan dan seumpamanya. Ini kalau nak menikah ni, mungkin kita salah faham kan, boleh kan? Boleh kita menggauli hamba yang kitabiyah, hamba ahli kitab. Itu kalau hamba kita perang dengan orang kafir, orang Nasara, kalah, dapat bahagian hamba, boleh seorang puang. Orang puang Romania. Romania kitabiyah, ahli kitab Nasara. Boleh kita boleh, hamba kita boleh lah, walaupun dia tak agama Islam, dia ahli kitab, kita boleh gauli dia sebab dia hamba kita. Tapi bila nak nikah dengan hamba, nikah dengan hamba tu tak boleh hak kitabiah, kena hamba Islam juga. Beza tu, jangan tukar tu kata boleh kan. Boleh tu kalau hamba kita, boleh wati hamba kita yang Islam ataupun kitabiyah. Majusi tak boleh. Majusi ataupun wasani, orang hamba majusi, sembah api, ataupun hamba Buddha dan seumpamanya, tak boleh lah. Boleh buat jadi hamba, tak boleh guna. Okay? Maka kata dia fala tafri'. Bila begitu, fala tahillu lahu al-amatul kitabiyah, maka tak halal hamba kitabiyah. Okey, selesai. Kemudian katanya wa inda Abi Hanifata radhiyallahu ta'ala anhu yajuzu lil hurri nikahu amati ghairihi illam yakun tahtahu hurratun. Menurut Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, lelaki merdeka itu
diperbolehkan menikahi amah milik orang lain. Amah milik orang lain. Amah orang makna hamba orang. Jika tidak sedang mempunyai isteri wanita merdeka. Makna kalau dia tidak ada isteri, tak ada isteri orang merdeka, lelaki tadi di sisi mazhab Abu Hanifah boleh nak menikah dengan hamba orang. Nampak? Jadi ini syarat Abu Hanifah tak ketat. Sebab tu pengarang kata wa inda Abi Hanifata, di sisi mazhab Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, yajuzu lil hurri nikahu amati ghairihi. Boleh bagi orang merdeka, dia orang merdeka nak menikah dengan hamba orang. Kalau hamba dia tak payah menikah, sebab hamba dia tak boleh nikah. Hamba orang dia nak menikah. Walaupun dia tidak bimbang zina. Kalau syarat kita tak boleh, orang merdeka tak boleh menikah dengan hamba kecuali dengan syarat-syarat ketat. Bimbang takut kalau tak menikah berlaku zina, dan tak mampu bayar mas kahwin bagi orang merdeka. Ni bagi Abu Hanifah senang je. Boleh menikah hamba perempuan orang lain illam yakun tahtahu hurrah, kalau tidak ada dalam tanggungan dia perempuan yang merdeka. Maknanya dia tidak memiliki isteri hak merdeka. Nampak tak? Tak ada memiliki isteri yang merdeka, tak mampu saja, tak mampu nak bayar mas kahwin, bolehlah menikah dengan hamba walaupun dia tu boleh tak bimbang berlaku zina. Okey, habis. Kemudian kata pengarang rahimahullah, furu'un law nakahal hurru al-amata yushtaratu thumma bisyurutihi law nakaha al-hurru al-amata bisyurutihi thumma aysara aw nakaha al-hurrata lam yanfasikh nikahul amati. Apabila dengan memenuhi persyaratan di atas, lalu lelaki merdeka menikahi amah, menikahi hamba perempuan, kemudian menjadi kaya, atau kemudian menikahi dengan wanita merdeka, maka pernikahannya dengan amat tersebut tidak terfasah, tidak fasah. Okey. Sekarang ni berapa cabang yang berkaitan dengan masalah ni. Apabila seorang lelaki itu cukup syarat dah nak menikah dengan hamba perempuan, lau nakahal hurul amata bisyurutihi, dia ada syarat untuk menikah dengan hamba perempuan. Dia tak ada duit nak bayar mas kahwin kepada orang merdeka. Dia bimbang kalau tak menikah juga berlaku dalam zina, na'udzubillah. Dia apa lagi? Tak ada memiliki isteri dah sebelum ni, dan tak ada memiliki hamba yang boleh diwati. Maka dia pun nikah dengan hamba orang, menikah. Tiba-tiba lepas menikah tu jadi kaya dia. Summa aisara. Jadi kaya dia. Bila jadi kaya dia mampu nikah dengan perempuan lain. Au nakahal hurrata, ataupun dia lepas tu boleh nikah dengan orang merdeka. Ada perempuan hak merdeka tawar diri nak jadi bini dia ke, ataupun dia tak mampu cari mas kahwin menikah dengan perempuan merdeka. Padahal dia nikah dengan hamba. Adakah nikah dengan hamba tu terfasah? Jawabnya lam yanfasikh nikahul amati, tidak terfasah nikah hamba tadi. Makna hak hamba hak ada dah bini tua, bini pertama tu, bini pertama ni hamba tu tak terfasah lah, masih dikekalkan. Sebab apa? Kerana hak tu dah lepas dah. Maka benda yang telah tetap akad pernikahannya dah berlaku, diteruskan sahaja. Kalau ikutnya, kalau dia nak nikah lain tak sah. Tapi kerana nikah tu telah berlaku, maka dimaafkan. Yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Dimaafkan benda yang telah berterusan. Maknanya dia dah jadi bini dah, hak tu dimaafkan. Lain kalau benda itu belum berlaku, ma la yughtafaru fil ibtida. Kalau baru nak nikah dengan hamba tak boleh, sebab awak mampu bayar mahar kepada orang merdeka. Okey, selesai. Kemudian katanya wa waladul amati min nikahin au ghairihi kazina au syubhatin bi an nakahaha wa huwa musirun kinnun limalikiha. Anak yang dilahirkan oleh amat dan oleh hamba perempuan dari pernikahan atau lainnya, seperti misalnya penzinaan atau persetubuhan syubhah,
sebagaimana dinikahi oleh lelaki merdeka yang kaya adalah berlaku sebagai budak milik sang pemilik amak tersebut. Okey. Di sini isu macam mana? Orang puang tadi, puang hak dinikah tu hamba kan? Dapat anak. Anak tu hak siapa? Anak tu merdeka ke hamba juga? Ini dibincang sini. Kata dia, wa waladul amati, anak bagi hamba perempuan, amah, min nikahin, hamba perempuan yang dari hasil daripada nikah, au ghairihi, atau selain daripada nikah. Contoh selain daripada nikah, kazina, seperti perzinaan. Hamba puang tu zina, na'udzubillah, dengan seorang, dapat anak. Au syubhatin, ataupun dapat daripada syubhah. Anak tu dapat hasil syubhah. Kita panggil wati syubhah lah. Wati syubhah. Macam mana contoh taswirnya? Bi'an, taswir. Bi'an nakahaha wa huwa musirun. Dengan bahawa menikah akan wanita ini oleh seorang lelaki yang kaya. Dia ada duit, boleh menikah dengan biasa. Dia menikah dengan hamba, maka dari segi hukum tak sah nikah. Dari segi hukum. Tapi katakanlah tak tahu ke guana, ataupun kita kata berlaku penipuan dan seumpamanya, menikah juga. Dan lepas tu dia tahu. Lepas tahu dia pun masih kita kata masih bersetubuh lagi lepas tu. Maka anak itu dipanggil anak wati syubhah. Nampak tak? Anak wati syubhah. Sebab sepatutnya tak boleh sentuh lah. Patutnya tak boleh disentuh. Jadi berlaku anak itu kerana sebab wati syubhah. Dia menikah dengan hamba dalam keadaan dia orang kaya. Padahal orang kaya tak boleh menikah dengan hamba. Maka anak itu dipanggil anak wati syubhah. Hukum anak tadi, waladul amati mubtada, kinnun dia khabar dia. Jadi kinnun tu khabar kepada waladul amah. Anak kepada perempuan tadi hukumnya hamba. Kinnun ni makna hamba betul lah. Limalikiha, hamba pada siapa? Hamba kepada tuang perempuan tadi. Jadi mak dia tu hamba orang kan. Anak tu lahir, ayah dia orang Merdeka. Ayah dia orang Merdeka. Nampak? Jadi nikah dengan mak dia hamba, dapat anak. Anak tersebut hukumnya hamba. Hamba kepada tuang mak dia. Hamba pada tuang mak dia. Nampak tak? Ayah dia orang Merdeka, tapi anak hamba. Anak hamba. Okey. Nampak jadi tuang dia ikut nak buat apa? Nanti dia nak jual ke anak tu. Nak jual boleh jual, pak boleh jual hamba kan. Okay, habis. Walau ghurra wahidun bihurriyati amatin wa tazawwajaha fa auladuha alhamiluna minhu ahrarun ma lam ya'lam biriqiha wa in kana 'abdan wa yalzamuhu qimatuhum yaumal wiladati. Kata dia apabila seorang lelaki tertipu dengan kemerdekaan seorang amah, seorang hamba perempuan, lalu menikahinya, maka anak-anak yang lahir dari pernikahan itu adalah orang merdeka selama lelaki tersebut belum mengetahui bahawa wanita isterinya itu seorang amah, seorang hamba perempuan, sekalipun lelaki itu sendiri adalah budak, dan baginya berkewajipan menanggung biaya anak-anak tersebut di hari mereka lahir. Menanggung biaya anak-anak tersebut. Waktu tu kena buat golongan sikit, ada isu situ. Dia kata berkewajipan menanggung biaya anak-anak tersebut di hari mereka lahir. Okey. Sekarang ni masalah ni peliklah sikit dah. Tapi baca je, kita baca je pun, saya pun tak mau panjang-panjang sini. Masuk apa penting, bab sidak, bab mas kahwin. Waktu mungkin berkaitan. Okey, dia kata sini lau ghurra wahidun, kalau ditipu seorang lelaki
ghurra wahidun. Seorang lelaki tu dia ditipu. Orang tipu ke dia bihurriyati amatin, dengan merdekanya seorang amah. Ada seorang wanita hamba. Jadi orang tipu dia, dia ni hamba ni merdeka dah. Merdeka dah. Dia pun percayalah merdeka. Dia pun watazawwajaha, dia pun menikah dengan hamba tadi. Dia ingat ke perempuan tu memang merdeka dah. Tiba-tiba tubuh semua dapat anak. Fa'auladuha alhasiluna minhu, anak-anaknya yang hasil daripada lelaki tadi, ahrarun, hukumnya orang merdeka, malam ya'lam birikkiha, selama mana lelaki tadi tak tahu bahawa isteri itu masih hamba. Kau orang tipu dia, orang kata perempuan ni merdeka dah, tuan dia lepas dia dah merdeka lah, dia pun pergi nikah ni kau dapat lah anak. Katakanlah dapat anak 2 orang dah. 2 orang dah dapat anak. Lepas tu baru tuang dia balik musafir jauh, mari khabar, ini hamba saya. Nampak tak? Saya dah merdeka lagi dia. Saya dah pernah lepas lagi dia. Tuang dia khabar dapat 2 orang anak. Jadi anak hak lekat, hatta hak dalam perut hak lekat dah, sebelum dia tahu bahawa bini dia tu hamba, dikira hukumnya hukum orang merdeka. Dikira atas niat dia. Sebab dia ingat ke, iktikad dia ingat bini tu orang merdeka, maka anak yang lahir tu anak dikira merdeka. Tak boleh ketuang lah. Tak boleh ketuang. Kalau lepas tu dia pula setubuh lagi, dia tahu dah, bini dia orang tipu dia, bini tu hamba, dia setubuh lagi, dapat anak lepas tu. Lepas tu baru jadi hamba betul. Jadi adik-beradik contoh 4 orang, 2 merdeka 2 hamba. Apa boleh? 2 merdeka 2 hamba. Dia boleh jadi gitu. Okey. Jadi fa'auladuha alhasiluna minhu ahrarun ma lam ya'lam birikiha, selama mana dia tidak tahu tentang perhambaan isterinya tadi. Wa in kana 'abdan, walaupun suami tu abdan, hamba. Suami tu hamba kan? Tu nikah dengan perempuan merdeka. Ni pun memang berlaku fasad lah, tapi maknanya atas dasar perempuan tu merdeka, atas dasar perempuan itu merdeka, maka dihukumkan anak tu merdeka sebab dia i'tikad dan yakin perempuan tu merdeka. Okay. Kemudian wa yalzamuhu qimatuhum yaumal wiladah, dan wajib kepada suami harga anak pada hari kelahiran. Dalam ni dia terjemah biaya anak. Biaya anak macam nafkah tak? Dia bukan isu nafkah ni. Isu dia kena bayar ke tuang dia. Nampak tak? Isu bukan isu nafkah ni, sebab terjemahan, dan baginya berkewajipan menanggung biaya anak tersebut di hari lahir. Faham dah, saya faham gitulah. Tahu bahasa Indonesia maksud lain tak tahulah. Fahamnya seakan dia kena bayar nafkah anak tu. Hak tu dia maklum nafkah tu memang ada orang tanggung. Sekarang ni nak khabar wa yalzamuhu qimatuhum, wajib kepada lelaki tadi membayar harga anak tadi yaumal wiladah, pada hari dia lahir. Jadi hak tadi diingat ke isteri dia tu orang merdeka, dia pun wati dapat anak seorang tu, kata seorang. Tiba-tiba tuang dia mari kata, ini hamba saya ni. Lah, dia kata ingat merdeka dah. Tak, saya tak merdeka lagi, tak ada surat lagi. Tak ada surat pun. Saya pun tak pernah sebut. Rupanya tak merdeka lagi, orang awak tipu ke dia. Anak tu hukumnya merdeka sebab dia anggap dan dia sangka isteri dia merdeka. Tetapi dia kena bayar harga anak hamba kepada tuang hamba. Sebab jadi merdekanya anak itu, dia telah menghilangkan harta tuang. Faham tak? Apa pelik sih? Tak pelik pun sebenarnya kaedah gitu lah. Sebab itu mana masalah hamba ni, apa masalah hamba? Kait dengan masalah jual beli, kait masalah dhaman, tanggungan, kait dengan masalah siapa pemilikan hak nafkah. Dia kait belaka. Jadi orang ni dia kena bayar ke tuang pada bini dia tu harga anak dia. Sebab anak, kerana sebab dialah menjadi anak tu merdeka. Padahal kalau tidak, tuang dapat seorang je hamba, mak seorang, anak seorang, 2 hamba. Hamba boleh duit lah tu. Nampak tak? Kalau tidak kerana tu boleh dapat 2 hamba, mak ada dah hamba dia. Boleh anak pun hamba kok, boleh 2. Kerana sebab dia
dia pergi wati dan dia ingat ke bahawa bini dia tu merdeka, hilang sebahagian, hilang seorang. Dia kena bayar harga ke tuang. Makna adilnya Islam. Sebab kamu menghilangkan hak yang sepatutnya didapat oleh tuan kepada isteri kamu, maka kamu kena bayar nilai je. Bayar. Berapa kalau anak hamba berapa harga? 10,000. Tak tahulah, dah ada jual ni dah. Jadi hukumnya kena bayar. Okey. Batu kemudian katanya wahalla li muslimin hurrin wat'u amatihi alkitabiyyati lal wathaniyati wal majusiyyati. Orang muslim merdeka dihalalkan menggauli amat hamba, miliknya sendiri yang kitabiyah, yang ahli kitab. Tidak halal yang wathaniyah. Wathaniyah ni sembah berhala. Wasaniyah ialah yang menyembah berhala. Atau majusiyah, sembah api. Pendek kata selain ahli kitab lah, mudah. Nampak? Wathaniyah ni yang sembah berhala. Majusiyah sembah api. Kerana uruh di tempat Arab ni banyaknya. Hak tak ada agama sekalipun sama masuk lah. Yang bolehnya ialah kitabiah je. Okay, sekarang ni masuk pada masalah wahalla li muslimin hurrin, dan halal bagi orang Islam yang merdeka, lelaki Islam yang merdeka, wat'u amatihi, boleh dia wati amah dia, hamba dia boleh wati, dia boleh gauli hamba perempuan dia. Hak bukan isteri orang lah. Kalau hamba perempuan tu ada dah tu lelaki, dia tak boleh lah. Atau hamba perempuan tu milik bersama, tak boleh tak? Milik bersama. Pakat kosing Tok Imam dengan Tok Bilal beli seorang hamba. Gilir seorang rumah ni Tok Bilal, seorang rumah Tok Imam, gilir. Tak boleh wati, boleh buat kerja je. Apa dah? Buat kerja, masak, kemas rumah boleh lah. Nak guna tak boleh. Nikah lain boleh. Nikah orang lain boleh. Apa dah? Nak guna tu orang dia sendiri nak guna tak boleh. Apa tak? Boleh untuk buat kerja saja. Boleh buat kerja. Nak kerjakan tak boleh. Apa tak? Jadi mukatab pun tak boleh kat mukatab. Apa nama ni mukatab pula. Allahumma salli. Tadilah hamba muba'at tak boleh ke hamba muba'at? Hamba muba'at. Bukan mukatab, hamba muba'at. Hamba yang separuh. Hamba separuh. Makna bahagian separuh dia merdeka. Ni kena hamba betul. Maka boleh halal bagi orang lelaki yang muslim yang merdeka wati hambanya kitabiyah. Dah hamba Islam lagi boleh. Isunya masuk kitabiyah ni, Islam boleh lah. Kitabiyah lal wathaniyati wal majusiyah. Tapi hamba perempuan yang agama majusiyah ataupun agama sembah berhala wathaniyah tak boleh. Tidak boleh. Okey. Habis. Kemudian katanya tatimmatun la yadmanu sayyidun biiznihi fi nikahi abdihi mahran wala mu'natan wa in syurita fi idnihi dhamanun bal yakunani fi kasbihi fi mali tijaratin adhina lahu fiha wa fi mali tijaratin adhina lahu fiha. Kata dia, tuan pemilik budak lelaki kerana mengizinkannya bernikah tidak wajib menanggung mahar kahwin dan biaya hidupnya, sekalipun dalam izinnya tersebut disyaratkan adanya tanggungan. Tetapi hal itu ditutup dengan hasil kerjanya sendiri dan hasil perdagangan yang diizinkan penanganannya. Penanganannya oleh sang tuan. Gini. Kata dia, sekarang ni
bila hamba lelaki nikah dengan orang puang, hamba puang lah kita kata, atau dengan perempuan mana-manalah. Sekarang ni dia bincang, siapa yang nak kena bayar mas kahwin, siapa nak kena bayar nafkah. Qala tatimmatun, ini satu penyempurnaan. Tatimah ni biasa dia letak akhir fasal, nak masuk bab baru. Kata dia, la yadmanu sayyidun, tidak menanggung oleh tuan hamba, biiznihi, dengan sebab izin tuan tadi, fi nikahi abdihi, pada menikahkan hamba lelakinya. La yadmanu mahran, maf'ul bagi yadmanu. Tuan tak tanggung mahar hambanya hak nak nikah. Kita ada hamba lelaki nak nikah, hamba lelaki ni sebab hamba puan dia diberi nafkah. Ni hamba lelaki hak perlu bayar nafkah dan juga perlu bayar mahar. Jadi kita ada hamba lelaki kita nak nikah. Kita beri izin apa kamu nak nikah lah. Hatta sehingga kalau kita beri izin pun, kayak gini dia nikah, mas kahwin, siapa bayar? Kita tak, dia bayar sendiri lah. Hamba tu bayar sendiri lah. Nafkah hari-hari siapa bayar? Mu bayar sendiri lah. Kalau di kabur senang dah. Mu nak nikah lah. Aku tak ada hal dah. Mu nak nikah. Mu kerja dengan aku. Nafkah mas kahwin mu cari sendiri, selesai. Tapi kalau tuan pun janji, diberi izin, memberi izin pada nikah hambanya, dia tidak menanggung mahran wala mu'natan, dan juga nafkah. Wa in syarata fi idnihi wa in syurita fi idnihi dhamanun, walaupun disyaratkan pada keizinan itu dhaman, walaupun masa izin tu dia mensyaratkan tak apa, mau nikahlah, mas kahwin dan nafkah biar hamba bayar. Apa? Biar aku bayar untuk kamu. Mu nak menikah, tapi mas kahwin dan nafkah aku bayar. Walaupun ditanggung, disebut dalam izin tu syarat untuk dia menanggung mas kahwin. Jawabnya, kayak gini orang hamba tu menikah. Bila menikah, mari jumpa dengan tuan balik. Nak bayar mas kahwin ni. Berapa ribu mas kahwin? Kita ni tarah ayam mata Dennis 1,000 dah. 1,000 dah. Nikah hamba 1,000. Aku tak mau bayar. Dia kata tak mau bayar pula. Dah disebut izin, dah ditanggung. Dia dah kena bayar pun. Tuan dah kena bayar langsung. Dah guan dia dah adim dia. Tengok molek ni orang faham ni. Sebab itu kalau orang faham hukum, kita nampak macam salah. Tak ada salah dari segi tak tepati janji berdosa. Kalau janji apa-apa kita boleh buat, terutamanya janji yang melibatkan berlaku mudarat pada orang. Kalau janji sungguh, kalau janji insya-Allah tak apa, taklid. Kalau insya-Allah maknanya kalau ada rezeki gih, ada rezeki tak gih, tak apa, tu taklid, ada masalah. Tapi kalau janji yang menyebabkan mudarat orang, kita berjanji, kalau langgar dosa. Tu keluar istilah janji dicapati. Bukan ditepati, dicapati. Langgar janji. Dari segi hukum dengan Tuhan salah. Dia kerana daripada sifat munafik lah. Idza ahada ghadara. Bila dia berjanji dia mungkir. Tetapi dari segi hukum, muamalat dan sumbernya tak mesti. Dan pada kebanyakannya, dari segi hukum, janjinya tak janji dari segi hukum, dia langgar tu tidak menyebabkan komplikasi hukum. Faham tak istilah? Tidak menyebabkan komplikasi hukum. Contoh dia janji nak bayar nak kes ni, janji nak bayar, tiba-tiba tak bayar. Dah boleh pergi mahkamah, menang tak? Tak akan menang kes. Kes takkan menang. Sebab itu dari segi muamalat ni, ia kena tu molek perjanjian pada kebanyakannya. Tapi kalau kontrak lain tu akad. Kalau kontrak melibatkan akad. Kalau janji sebut mulut sebut molek. Sebut pada mulut ni, dia tak jadi pada kebanyakan keadaan tak jadi. Walaupun hukum boleh jadi dosa di sisi Allah Taala, tapi pada komplikasi hukum tak ada kesan. Sebab dia anggap cakap saja. Sehingga buat kontrak, berlaku akad, berlaku syarat dalam akad, baru waktu membuatkan kepada komplikasi hukum. Baru ada kesan. Tengok sini, tuan dia janji bahawa nak bayar mas kahwin dengan bayar nafkah. Tiba-tiba hamba pergi menikah. Nikah tak mau bayar sekarang. Aku tak tahu mau nikah, mau sedap mau bayar. Aku tak boleh benda. Jadi bayar sendiri. Jadi hamba ni gimana? Kalau masuk mahkamah kalah hamba ni. Menang ke tuang juga.
Tuan dia belajar tu. Jadi macam mana nak bayar? Dah bukan mas kahwin nak biar gitu. Bal yakunani fi kasbihi. Bahkan mahar dan juga nafkah itu diambil daripada usaha hamba. Wa fi mali tijaratin adzina lahu fi, dan pada harta perniagaan yang tuan izinkan pada harta tersebut diniagakan. Jadi caranya hamba tadi kan dia kerja tiap-tiap hari kan, daripada hasil pekerjaan tu ataupun hasil perniagaan yang tuan bagi izin untuk berniaga, hasil pekerjaan hari tu dia kena bagi satu bahagian bayar kepada mahar, dipanggil mahar hal, mahar segera. Kalau tempat kita tengah negara Arab dia bagi dua mahar. Dia bagi dua. Bab mahar dia, mahar mas kahwin itu banyak, dia bagi dua. Mahar hak bayar segera, mahar tangguh. Muajjal dengan muajjal. Hal dengan mahal muajjal. Mahar hak bayar segera, mahar hak bayar tangguh. Kalau tempat kita banyaknya bayar segeralah. Makna nikah tu boleh lalu. Tak? Tak ada, kita tak bagi dua. Hutang tu masuk, muajjal tu hutang. Makna hak bayar segera, hak bayar hutang. Dia boleh bagi tu. Tak ada duit kan? Tak, nak bayar. Dengan mas kahwinnya RM5,000 tunai, RM5,000 lagi hutang. Boleh belik tu kodi nak akad. RM5,000 tunai, RM5,000 hutang. Tak benar lagi dengar tak? Ada buat dua tak? Hutang ada, hutang ada. Ada. Memang hutang wajib dibayar. Mana-mana hutang wajib dibayar. Ada pernah jumpa dah? Rasa tengok api Ramli hak sungguh Ada. Hutang. Tak ada masalah. Nak hutang tak ada masalah. Nak bagi dua pun boleh. Okey. Jadi masalah ni, hamba ni kerja sehari, dia kena bagi. Kalau ada mahar perlu bayar segera, bayar segera. Lepas tu nafkah hari tu. Nafkah hari tu RM10 ke bini buat makan 2 kali. Lepas tu baki tu baru boleh ke tuang. Nampak tak? Jadi hasil hariannya tu kena bagi untuk nafkah dan untuk bayar mahar, bakinya boleh ke tuang. Tuang tak perlu bayar. Okey, kemudian katanya summa illam yakun muktasiban wala ma'dhunan fahuma fi dhimmatihi faqat kazaidin ala muqaddarin lahu wa mahrin wajaba biwat'in fi nikahin fasidin lam ya'dhan fihi sayyiduhu. Kemudian jika budak itu tidak bekerja dan tidak diizinkan menangani perdagangan, maka mahar dan biaya hidup tersebut menjadi tanggungan hutang atas budak itu sendiri, sebagaimana kelebihan jumlah mahar dari yang ditentukan selaku tanggungan atas tuang untuknya, dan mahar yang wajib ia bayar lantaran persetubuhan yang ia lakukan dalam nikah fasik yang tidak diizinkan pernikahannya oleh sang tuang pemiliknya. Panjang pula ni. Saya dah ingat nak khabar tadi. Apa sebab tuang tadi tak perlu bayar mahar? Ulama kata, walaupun tuang tu sebut beri izin dan juga sebut syarat masa izin, syarat tanggung, kerana kewajipan mahar dan nafkah belum berlaku. Dia izin tu sebelum akad nikah kan. Dia nak pergi nikah, minta izin dululah. Sekarang ni tuang dia janji nak beri, nak tanggung sebelum akad nikah. Maka kewajipan mahar dan nafkah tu tak wajib lagi. Jadi ad-dhaman la yajibu illa biwujudi mujibihi. Dhaman tak akan berlaku kecuali dengan adanya perkara yang buatkan wajib dhaman. Okey, apa perkara yang berkait dengan dhaman? Ialah tanggungan itu. Ia kena tanggung mula kan, mas kahwin dan juga nafkah. Bila adanya mas kahwin nafkah? Setelah akad nikah. Tuang dia janji sebelum akad nikah. Jadi tu tak pakar. Tu jadi tak pakar. Waktu tuang sebut saja tak pakar. Jadi ulama letak tu ada sebab tu. Okey, masalah sini. Summa illam yakun muktasiban. Kalau hamba tadi bukan yang jenis ada usaha. Muktasiban aizu kasbin. Bukan jenis yang ada usaha, bukan jenis yang berniaga, tak ada buat kerja. Tak ada buat kerja dapat hasil lah, dia kerja tolong tuang dia gitu je.
wala ma'dzunan fihima fi zimmatihi wala ma'dzunan fihima, dan bukan dia orang yang diizinkan untuk bukan fihima pula, fahuma, wala ma'dzunan, dan bukan hamba tadi ma'dzunan ai ma'dzunan fi tijarati mali sayyidihi, dia tidak diberi izin pun untuk niaga harta tuang dia. Makna orang ni dia tak ada hasil, hamba ni tak ada hasil. Tadi kalau ada hasil, nafkah dan mas kahwin kena bayar daripada hasil hamba lah. Andai kata hamba itu bukan jenis ada usaha dan bukan diberi izin untuk berniaga, fahuma fi zimmatihi faqat, maka mas kahwin dan mahar sama tak? Mas kahwin mahar sama. Mahar dan juga nafkah. Mahar dan juga nafkah di atas tanggungan zimmah hamba tadi sahaja. Tuan tak tanggung. Makna dia lekat tanggungan hutang di atas hamba tadi. Jadi apa perlu dibuat? Masa nak hidup memang perempuan tu kena beri makan lah. Makna orang lain ada harta kena tolong lah perempuan tadi, ataupun ahli keluarga dia, ataupun tuang pada tu. Tapi kat gigi hutang tu, katalah dia merdeka, ataupun satu hari dia ada duit, dia kena bayar mula. Tu maksud atas tanggungan hamba tadi. Contohnya kazaidin ala muqaddarin lahu, seumpama lebihan di atas nilaian yang telah ditetapkan. Tuan ni khabar, aku wimu duit ni 10,000, mu nikah dengan hamba tu bayar 10,000 je. Tiba-tiba dia nak sangat ke hamba seorang perempuan tu, tuang hamba tak mau lepas kecuali 12,000. Jadi dia pergi tambah pandai-pandai mas kahwin, tambah 2,000. Tuang dia hanya tanggung 10,000 je, sebab tuang dia 10,000. 2,000 lagi nak minta balik dengan tuang tak boleh. Mu tanggung sendiri lah. Aku hanya benarkan dalam kadar. Dia kata kazaidin ala muqaddarin lahu, seumpama lebihan daripada apa yang telah ditentukan. Wa mahrin wajaba bi wad'in fi nikahin fasidin lam ya'zan fihi sayyiduhu, dan begitu juga mahar, mas kahwin yang wajib kerana sebab berlaku wati pada nikah fasid yang tuan beri izin. Ni semua payah-payah belaka ni. Tuan hamba beri izin kepada hambanya untuk menikah. Tuan dia tak beri izin untuk nikah. Tuan dia tak beri izin untuk nikah. Surah fasik ni banyak contoh. Tuan tak beri izin untuk nikah, tiba-tiba hamba tu pergi nikah juga. Dekat nikah semua selesai, maka nikah itu nikah fasik lah, sebab tuan tak ada izin ke dia. Nikah itu nikah fasik. Tuan ni berhak memfasahkan. Tiba-tiba bila menikah wati dah. Bila wati wajib kena bayar mahar. Siapa bayar mahar? Hamba, bukan tuan, sebab tuan tak ada izin pun. Itu nazir, makna umpama masalah yang sama, makna hamba kena bayar sendiri, seumpama dia nak bayar mahar yang wajib dengan sebab wati pada nikah fasik yang tidak beri izin tuan padanya. Kemudian katanya wala yathbutu mahran aslan bitazwiji amatihi li'abdihi wa in sammahu wa qila yajibu summa yaskutu. Adalah mahar tidak tertetapkan adanya sejak mula lantaran seorang mengahwinkan budak lelakinya dengan amat yang juga miliknya. Sekalipun orang itu menyebut mahar, ada dikatakan mahar di sini adalah wajib, lalu menjadi gugur. Ini masalah hamba lelaki hak dia, nikah dengan hamba puang hak dia. Jadi dia tu hamba lelaki pun hak dia, hamba puang pun hak dia. Dan mahar nak bagi siapa? Tuang. Nak ambil mana? Mahar nak ambil mana? Hamba tak ada harta. Ambil ke tuang, bagi ke tuang balik. Musim gitu. Nampak tak? Musim mula, kita unjuk, kita ambil mula. Sebab tu dia kata sini wala yathbutu mahrun aslan, tidak sabit pun mahar langsung bitazwiji amatihi li'abdihi, dengan sebab tuan menikahkan amah perempuannya, hamba perempuannya dengan hamba lelakinya. Wa in sammahu, walaupun dia letakkan, dia sebut dalam akad, aku nikahkan dikau wahai hambaku, hambaku nama dia, hambaku Abu, aku nikahkan engkau wahai hambaku Labu dengan hamba perempuanku Jenab. Selesai. Maknanya mas kahwin tak perlu sebut. Nikahlah dua ni, selesai. Mas kahwin tak sebut, dah mas kahwin tak perlu. Kalau sebut sekalipun wa in samahu, aku nikahkan engkau wahai hamba-ku Labu dengan apa nama ni? Dengan hamba perempuanku Jenak ini, dengan mas kahwinnya 1,000.
Walaupun sebut tak payah pun 1,000 tu. Tak payah bayar. Ia jadi gugur. Jadi makna pandangan muktamad kata mahar tu tak sabit langsung. Wakilah pandangan kedua ni pandangan dhaif lah, dia kata yajibu thumma yaskutu. Katanya jadi wajib juga sebab supaya nikah itu tidak jadi kosong daripada muawadhah, daripada iwad. Nikah tu biar jangan jadi kosong, tak ada bayaran langsung, tak ada mahar langsung. Jadi wajib, lepas jadi wajib gugur. Hakikatnya kesimpulannya tak kena bayar jugalah. Sebab kalau bayar pun tuang wi kepada hambanya duit, bayar mahal boleh ke dia pula? Sebab wi ke hamba puang wi ke dia pula. Okey. Jadi gitulah berkaitan dengan hamba. Habislah sesah hamba ni, masuk tajuk seterusnya insya-Allah. Selepas ni fasal pada sidak mas kahwin. Awak ni memang berkaitan dengan kita. Kadar tu saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.